Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, so kita berjumpa lagi dalam rakaman topik. Topik kali ini adalah bertajuk limit dan continuity. Okey. So basically topik kali ini adalah berkait rapat dengan function. Okey, so mari kita lihat nota kuliah untuk topik ini boleh didapati dalam e-learning. Okey, saya akan recall sedikit berkenaan dengan function. So basically kita telah cover dan lihat function, macam mana kita nak graph, bagaimana kita nak buat operasi berkaitan function. So pada kali ini saya akan sentuh pada subtopik limit dan juga continuity. Okay, so sebelum ini kita telah tahu apa itu domain dan juga range ataupun kita panggil Juliet. Okay, so apabila kita ada satu mapping daripada set pertama pergi ke set kedua, okay, itu akan kita kenal pasti sebagai domain. Okay, dan dalam set kedua, apa yang kita telah ada dalam mapping, okay, kita akan panggil dia sebagai range. Semua elemen dalam set kedua, walaupun ia tidak digunakan atau terlibat dalam mapping, kita panggil codomain. Okay, so contoh, kalau kita ada function kuadratik, okay, seperti y sama dengan 3x kuasa 2 tambah 2, okay, so domain adalah nilai apabila kita gantikan x dalam function yang diberi. Okay, so input tu kita panggil sebagai domain. Okay, jadi nilai yang kita kira setelah kita gantikan x, kita akan dapat nilai y. So nilai y tu kita akan panggil range ataupun Juliet. Okay, so para pelajar perlu kena pasti dan tahu bahawa kalau kita tulis fx, itu bukan bermaksud f darab x. So sebenarnya dia adalah simbol ataupun notation yang kita guna untuk menunjukkan ia function. Okay, so contoh lain, katalah untuk function yang sama bila kita nak buat ataupun nak nilaikan f negatif 2. So jadi kita akan masukkanlah x sama dengan negatif 2 dalam function fx. Okay, so kita dapat di sini 14. So apabila x bertukar seperti f kosong b tambah 1, okay, x sama dengan b tambah 1, so kita perlu buat gantian yang sepatutnya. Okay. Okey, kita nak tengok pula kalau function tu dalam bentuk quotient, maksudnya dia dalam bentuk algebraic fraction. Okey, so macam mana dia punya syarat domain. Okey, di sini kita ada function fx tapi function ini adalah dalam bentuk algebraic fraction. Okey, so dalam bentuk pecahan. So kita tahu bahawa kita tidak ada division, contoh kosong bahagi kosong ataupun 4 bahagi kosong. Okey, so kalau untuk algebraic functions seperti ini, okay, bahagian denominator ni dia sebenarnya tidak boleh sama dengan kosong, okay, sebab dalam matematik kita tidak ada bahagi oleh kosong. So bila syarat x, bila dia di bahagian bawah ni akan dapat kosong. Okay, so kita dapati bahawa x ni akan ada nilai 1/3, maksudnya 3 darab 1/3 tolak 1. So ini akan membuatkan kita ada bahagi dengan nombor kosong. Okay, so situ kita perlu letak syarat bahawa x ni sebenarnya tidak boleh sama dengan nilai 1/3 sebab ia akan menghasilkan kosong untuk bahagian bawah ni. Okay, so kita tulis syarat bahawa 3x tolak 1 tak sama dengan kosong. Kita boleh kena pasti bahawa x sebenarnya tidak boleh sama dengan 1/3. Okay, so kalau x atas ni boleh apa-apa saja nilai tapi bahagian bawah ni sebenarnya tak boleh kosong. So kita kena pasti dia akan dapat kosong apabila nilai x sama dengan 1/3. So domain adalah nilai untuk x
okey, untuk function kita di sini fx. So, kita boleh kenal pasti domain dengan cara menulis di dalam bentuk interval. So, kita ada domain untuk x ataupun domain untuk function ditulis sebagai daripada negatif infinity hingga 1/3 dan juga 1/3 ke infinity. So, di sini kita dapat interval sebenarnya. Okay, so kalau dalam bentuk scaling in terms of number system, so kita akan tulis macam ni. Okay, kita akan tulis sebagai so kita ada katalah sini 1/3. Okay, so kita mensyarat seperti ini daripada sini ke sini. Okay, dan ke sini. Okay, so yang ni kita tulis circle yang tidak bertanda hitam. Maksudnya tidak termasuk 1/3. Okay, so kita ada apa-apa nilai daripada sini ke sini. So ni kita punya interval lah. Okay, ataupun selang. Okay, so mari kita tengok pula kalau kita ada function dalam bentuk punca kuasa 2. Okay, so kita boleh buat lebih kurang sama jika kita ada untuk punca kuasa lain. Okay, so di sini kita ada function punca kuasa 2 iaitu 7x tambah 5. Okay, so kita tahu kat sini kita tak boleh kira punca kuasa untuk negative number. So jadi dalam punca kuasa ni kita kena tengok bila ataupun apa nilai x yang apabila kita ganti masuk dalam ni dia akan menghasilkan nombor negatif. Okay, so kita tahu bahawa syarat kat situ dia mestilah lebih besar pada kosong sebab kita tak boleh ada negative number which is lebih kecil pada kosong. So kita akan tulis 7x tambah 5 lebih besar atau sama dengan kosong. Jadi kita akan dapat nilai bahawa x sebenarnya perlu lebih besar atau sama dengan negatif 5/7. Okay, so ini adalah syarat supaya punca kuasa ini akan menghasilkan nilai yang kosong dan positif sahaja. Okay, bukan negatif number. Okay, so dalam bentuk interval kita akan tulis di sini. Okay, negatif 5/7 hingga infinity. So dalam bentuk number system ataupun scale dia. So sini adalah negatif 5/7. So kita akan ada daripada sini pergi ke sini. Okay, so sekali lagi di sini bila kita nak lukis. Okay, so yang ni adalah tanda untuk menunjukkan dia adalah tidak termasuk negatif 5/7. Okay, so kita akan lihat masalah berkaitan dengan function. So saya nak ambil contoh di sini berkaitan dengan graf. Okay, kita ada function ni tapi dia diterjemahkan dalam bentuk yang berbeza. So di sini kita ada function 2x tambah 5. Syarat x lebih kecil dan sama dengan negatif 2 dan kita ada satu lagi function garis lurus iaitu negatif x tambah 7. Syarat dia adalah x lebih besar daripada negatif 2. So bila kita plotkan graf, okay. So kita dapat graf sini, okay. So jadi kita lihat tanda di sini, satu termasuk, satu tak termasuk lah. Okay, so dia mengikut syarat yang diberi mengikut function. Okay, so bentuk garis lurus ni para pelajar perlu tahu sebab kita telah cover topik berkenaan lukis graf untuk function. Okay, so yang ini adalah satu contoh berbeza untuk graf, okay, untuk function sebab sebelum ni kita hanya ada satu function lah tapi di sini kita ada combination untuk function. So graf ni dia boleh juga extend kepada 3. Macam ni kita ada 2 kan. Okay, so boleh juga dikembangkan kepada 3 atau 4. Okay, kemudian operasi which is operation pada function. Kita ada addition, subtraction, multiplication dan division. Okay, so yang ni kita telah lihat pada topik sebelum ini. Okay, cuma kalau untuk operasi tambah, tolak dan darab, okay, domain untuk F akan intersected ataupun bersilang dengan domain of G. Tetapi kalau kita ada function, kalau dia ada division, okay, in terms of algebraic function, domain untuk F dengan domain of G, okay, domain untuk G akan ada syarat yang tidak termasuk ataupun exclude di sini. Dia tulis sini exclusion. Exclusion maksudnya ada syarat yang tak termasuk pada bahagian denominator iaitu kita punya Gx.
so kita akan sambung kepada bahagian limit of function. Okay, so dalam matematik, limit of function akan ditulis dalam bentuk bahagian yang berwarna hijau, okay, seperti dalam kotak ni. Kita akan baca dia sebagai limit fx, okay, limit untuk fx apabila x menghampiri a, okay, sama dengan L. So L ni adalah nilai yang kita nak cari. Okay, so kalau kita nak cari limit untuk function, okay, contohlah pada graf ni kita ada function macam ni, dia dah sketchkan graf okay. So limit maksud yang limit dalam kotak warna limit dalam kotak warna hijau ni maksud ni adalah apabila kita nak cari limit untuk function, okay, kita consider daripada sebelah kiri hingga pergi ke sebelah kanan, okay, sehingga dia mampiri titik lah daripada kiri ke kanan ni lah. Okay, adalah nilai yang di sini, adalah nilai L. Nilai apa yang dapat kat sini? Maksudnya dekat sini kita punya titik, so nilai pada paksi Y tu adalah kita punya nilai limit ataupun nilai had. Okay, so kita akan tengok macam mana kita nak buat penilaian untuk limit. Okay, so contoh di sini kita dah ada function fx. So graf untuk function ni telah dilukis seperti ini Okay, so negatif 3x ni straight line. So syarat dia x tak sama dengan 2. So yang ni lah tak sama dengan 2 So kita tulis titik macam ni. Kalau x sama dengan negatif 2, kita akan dapat nilai di sini. Nilai y dia 1. Okay, maksudnya kat sini nilai y dia 1. Okay, jadi macam mana kita nak buat penilaian atau nak nilaikan limit fx apabila x menghampiri negatif 2. Okay, so yang pertama kita akan tengok kalau limit function, kita tengok yang pertama dulu yang bahagian awal ni. Kalau x menghampiri negatif 2, okay, untuk bahagian sini menghampiri negatif 2. Okay, so dia akan pergi kepada function negatif 3x. Okay, so di mana sebenarnya nilai y kat sini kan. Okay, so limit tu adalah dengan cara kita ganti masuklah negatif 2 dalam function ni. Okay, so kita dapatlah sini kita dapat 6. Okay, so kita ada property atau sifat untuk limit di mana kalau sini constant, so constant tu boleh tulis di bahagian depan macam ni Okay, so kalau nak ganti masuk pun boleh juga. So kita dapat nilai yang sama untuk limit. Okay, so seterusnya kita akan tengok Kalau x sama dengan negatif 2 pula, which is yang sini. Okay, dia hanya ada satu nilai saja kan. So nilai itu sebenarnya adalah nilai L iaitu 1. Okay. Okay, so seperti yang saya terangkan tadi ada sifat limit. So tadi kita ada guna sifat limit yang kedua sebenarnya. Okay, so contoh yang lain limit. Sifat-sifat dia yang pertama adalah kalau dia dalam bentuk kuasa. So dia akan dapat L to the power R. Okay, kalau dia ada constant, so constant tu kita boleh tulis yang di bahagian hadapan. Kalau dia antara tambah ataupun tolak di antara dua function, okay, so kita akan dapat tambah dan tolak untuk limit function pertama dan limit untuk function kedua. Kemudian kalau dia darab bentuk darab, okay, so limit tu kita boleh kira dengan darabkan antara limit. Kemudian kalau dia ada bahagi, so kita boleh kira dengan cara bahagikan nilai limit, tetapi dengan syarat limit bahagian bawah ni tidak boleh sama dengan kosong. Okay, so ni adalah sebahagian limit dan sifat-sifat dia. Okay, so kita akan tengok computing limit di sini Okay, contoh kita akan guna sifat tadi. X kuasa 2 tambah 1 macam mana kita nak nilaikan dia apabila X menghampiri 3. Okay, so ni kita boleh pecahkan. Okay, sebab ni dia tambah. So, kita boleh pecahkan. So, kita boleh nilaikan limit tu berasingan lah. Okay, so kalau untuk X kuasa 2, kita ganti sini. 3 dalam ni dan kuasa 2. So, kita dapat 3 kuasa 2. Kalau dia 1, okay, limit 1 bila X menghampiri 3, so kita akan dapat nilai 1. So, kembangkan sini. Kita dapat 10. Okay, kalau kita ada punca kuasa macam ni. Okay, punca kuasa. Okay, atas dia punca kuasa tapi bahagian bawah ni biasalah. Okay. So, kita boleh pecahkan seperti berikut. Macam ni, asing-asing. Okay. Kemudian, kita akan nilaikan untuk bahagian yang berasingan ni lah yang dah kita pecahkan. Okay,
untuk bahagian atas ni limit X2, so ganti sini X1, so dapat 2 kali 1 so sini 1. Untuk yang ni limit 1 apabila X mampir 1, kita dapat 1 juga. Okey, kemudian di sini limit X apabila X mampir 1, sini kita ganti 1. So kita dapat 3 kali 1 menggunakan sifat limit. Sini kita dapat limit 5 bila X mampir 1 iaitu 5. Okey, so kemudian kita dapat 1/8. So jawapan akhir maksudnya bahagian kedua ni nilai limit untuk function diberi adalah sama dengan 1/8. Okey, so kalau kita ada contoh, okey seterusnya macam ni X tambah 5, X kuasa 2 tolak 5. Okey, kat sini kita tahu, okey, apabila kita nilaikan berasingan, kita akan dapat indeterminate form macam ni lah. 0/0. Masalah dia dekat sini dia ada bahagi kosong. Okey, so dalam kes ni kita kena permudahkan dahulu. Okey, function yang diberi ni. Okey, so kalau kita tengok sebenarnya function bahagian bawah ni kita boleh factorize kan. Okey, seperti ini. So kita boleh buat cancellation. Okey, seperti ini. Kemudian kita mudahkan dulu function, baru kita ganti function dalam ni. Okey, bila kita nak cari limit dia. Gantilah sini X sama dengan negatif 5 dan kita dapat negatif 1 per, kita akan dapat negatif 1/10. Seterusnya, kita akan tengok limit pada infinity ataupun kita panggil limits at infinity. Okay, so slide ini saya bacakan. For all n more than 0, so kita ada limit 1/x kuasa n when x approach to infinity, okay, which is equivalent to limit 1/x to the power n when x approaches to negative infinity, then it is equal to 0. Okay, so limit yang bertanda ataupun di dalam kotak berwarna hijau ni adalah limit apabila kita nak buat penilaian bila x itu menghampiri kepada positif dan negatif infinity. Okay, so yang ni dia tidak ada limit x pada nombor ataupun nilai tertentu. Okay, tapi kita ada dalam bentuk infinity iaitu positif infinity dan juga negatif infinity. Okay, so limits at infinity ni dengan syarat 1/x to the power n, okay, 1/x to the power n is defined. Maksudnya bahagian bawah ni x to the power n bukan kosong. Okay. Okay, so kita akan tengok contoh. Okay, so di sini kita ada algebraic fraction 3x kuasa 2 tambah 5x tambah 1, okay, over 2 tolak 4x kuasa 2, dan kita nak nilaikan limit untuk function yang diberi apabila x menghampiri infinity. Okay, so yang pertama ni kita akan nilaikan dan kita tengok bahawa pecahan atas, okay, bahagian pecahan atas boleh juga ditulis dalam bentuk 3 tambah 5 per x tambah 1 per x kuasa 2. Okay, so maksudnya bahagian atas ni kita bahagikan semua dengan x kuasa 2. Kemudian bahagian bawah pun kita akan bahagikan dengan x kuasa 2. Okay, so kita akan dapat bila selepas kita tulis dia dalam bentuk bahagi x kuasa 2. Okay, so kita boleh pecahkan seperti inilah. Okay, menggunakan sifat limit, okay, sifat had. So kita ada 3, 5 per x, 1 per x kuasa 2. Okay, so begitu juga pada bahagian bawah. So untuk bahagian kita nak nilaikan limit 3 apabila x menghampiri infinity, kita akan dapat 3. Okay, tapi kalau 5 per x ni apabila x menghampiri infinity, okay, so yang ni dia sebenarnya semakin mengecil ataupun akan menghampiri kosong. So conclusion kita pada bahagian 5 per x dan juga 1 per x kuasa 2 ni dia sebenarnya akan semakin hampir ataupun semakin dekat dengan kosong. So oleh itu apabila kita nak nilaikan limit 5 per x, 1 per x kuasa 2 ni, okay, so nilai tu akan kecil ataupun dia semakin menghampiri kosong. So kita akan
buat kesimpulan bahawa dia akan kosong. Okey, so bahagian limit yang ni dan ini akan dapat kosong. Okey, untuk bahagian bawah 2 per x kuasa 2 ni lebih kurang sama macam yang tadi 1 per x kuasa 2 di mana kita akan dapat kosong. Kemudian limit 4 apabila x mampir infinity kita akan dapat 4. Okey, so sini kita akan dapat negatif 3 per 4 pada jawapan akhir. Okey, so kita akan tengok ke seterusnya bila kita nak buat penilaian pada limit yang satu bahagian saja. Okey, so kalau kita ada satu bahagian saja, kita boleh dapat ataupun buat penilaian limit contoh seperti ini. Limit untuk function fx apabila x menghampiri a daripada kanan. Okey, so daripada kanan ni tanda dia positif. So kita akan dapat satu nilai L. Okay, so kalau daripada graf ni, okay, contohlah kita ada function. Okay, function tu seperti yang dalam graf. So, A tu dekat sini. So, kalau kita nak cari nilai limit, A positif tu maksudnya kita tengok daripada belah kanan sampai ke A tu. Okay, so apa nilai dia? Okay, so tu adalah nilai limit dan kita akan tengok pada paksi Y ni apa nilai limit tersebut. Okay, so itu daripada sebelah kanan. So, kita akan tulis A positif. Kalau daripada sebelah kiri, kita akan tulis A negatif. Sama juga, okay, contoh macam ni, kita ada satu function. Sini A, kemudian kita akan lihat A itu bergerak daripada sebelah kiri. Okay, daripada kiri sampai ke A. So, kita akan dapat satu nilai limit yang kita panggil, let's say, katakanlah kita panggil M. So, M ni adalah nilai pada paksi Y. Okay, so tu adalah kaedah macam mana kita nak buat penilaian satu belah saja ataupun satu bahagian daripada kanan ataupun daripada kiri. So kita akan tanda di dalam bentuk positif dan negatif. Okey, so kita akan tengok contoh . Kita ada function fx di sini, satu function x kuasa 2 dan satu lagi function 2x. Okey, so syarat x adalah berbeza, okey, untuk setiap function. Okey, kalau kita tulis nak cari limit untuk fx, okey, apabila x menghampiri 3 positif. Okey, maksudnya menghampiri x menghampiri 3 daripada sebelah kanan. Okey, so kalau daripada sebelah kanan kita akan tengok syarat x daripada sebelah kanan lah. Okey. So kita akan tulis limit function fx, okey, untuk x menghampiri 3 positif adalah sama. Okey, function mana? Okey, kalau daripada sebelah kanan ni sebenarnya kalau 3 tu adalah point tengah-tengah. Okey, contoh macam ni. Okay, contohlah sini kita punya 3. Okay, contohlah kita punya scale macam ni 3. So, daripada sebelah kanan dekat sini lah. Okay, so kita tengok syarat X yang lebih besar daripada 3. Okay, contoh seperti 4, 5, 6 dan seterusnya lah. Okay, so function tu adalah function yang 2X. Okay, kemudian kita buat ataupun tulis dengan kaedah limit 2x adalah sama dengan x apabila dia menghampiri 3 daripada sebelah kanan dan kita akan dapat gantilah 3 kali 2 kita dapat 6. Okey, macam mana kita nak nilaikan pula kalau limit fx untuk x apabila dia menghampiri 3 daripada sebelah kiri. Okey, kalau daripada sebelah kiri, so nilai dia daripada sini. Okey, so kalau 3 daripada sebelah kiri, menghampiri 3. Okay, 3 negatif ni maksudnya daripada belah kiri. Okay, menghampiri 3. So, nilai itulah contoh seperti 2, 1, 0. Okay, contoh. So, function dia adalah x kuasa 2. Okay, so 3 ni kita akan masuk dalam function yang berkaitan. So, kita dapat 3 kuasa 2 dan kita dapat 9. Okay, so apabila kita tengok kita ada satu function yang sama tapi apabila kita nak cari nilai limit daripada bahagian ataupun belah yang berbeza. Okay, kalau kanan kita tulis 3 positif, kalau kiri kita tulis 3 negatif. Okay, so nilai limit dia berbeza. Okay, sebab apa berbeza? Dekat sini kita ada function yang berkaitan pada setiap x tu berbeza juga. Okay. Okay, next kita tengok continuity untuk function. Continuity ni dalam bahasa Melayu kita panggil keselanjaran. Okay. Function f, okay, kita panggil continuous at the point x sama dengan a if, okay, syarat berikut
memenuhi. Okay, ataupun 3 syarat ni kena betul. Baru kita panggil function tu continuous. Okay, syarat pertama adalah function tu perlu define. Okay, maksudnya FA is defined. Maksudnya di sini kita tak ada case yang kita dapat undefined operation lah. Contoh seperti bahagi kosong. So function tu maksudnya is defined, kita boleh kira dan seterusnya. Syarat kedua adalah limit untuk function fx apabila x menghampiri satu point A wujud. Okey, dan syarat terakhir adalah limit untuk function fx apabila x menghampiri A adalah sama dengan bila kita ganti A dalam function tersebut. Okey, so kalau tiga-tiga syarat ni wujud, then kita akan panggil function tersebut continuous. Okey, so topik ataupun latihan. Okey, so kita akan tengok sifat-sifat berkaitan dengan function yang ada continuity. Okey, satu, the constant function fx is continuous everywhere. Okay, maksudnya function tersebut kalau dia sama dengan satu constant, okay, so kita panggil dia continuous everywhere. Okay, kemudian kalau function fx ada identity, okay, katalah identity tu kita panggil x dan identity function untuk function tersebut kita panggil continuous everywhere. Okay, syarat yang lain ataupun sifat-sifat yang lain pada continuous function. Okay, contoh kalau kita ada dua function yang continuous pada x sama dengan A, okay, maka kita ada f tambah tolak G, f darab G dan juga f bagi G, okay, juga continuous pada x sama dengan A. Dengan syarat untuk yang bahagi ni, okay, bahagian denominator dia tidak boleh sama dengan kosong. Okay, kemudian polynomial function. Polynomial function ni boleh jadi degree 2, degree 3, okay, degree 1 atau selainnya. Kita panggil continuous at everywhere. Okay, so kita boleh katakanlah polynomial function ni dia continuous pada semua titik. Okay, next kita ada rational function. Okay, contoh function Rx dalam bentuk algebraic function P over Q. Okay, so kita panggil continuous at all x value in its domain. Okay, so yang ni ada syarat bahagian denominator sekali lagi tidak boleh sama dengan kosong. Okay, so itu saja untuk topik limit dan continuity. So saya akan bagi latihan untuk topik ini sebagai ujian untuk kefahaman. Okay, terima kasih. Assalamualaikum.